Tapi nak dikaitkan cerita secara umum tuan-tuan, bab li'an ni adalah cerita berkaitan apabila seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina tanpa saksi. Itu li'an. Kalau kesimpulannya lah, cuma ada cara-cara dia. Kalau dalam kitab ni disebutlah li'an tu maksudnya al-li'an daripada perkataan yang bahasa yang bermaksud menghalau dan menjauhkan, kan? Kemudian li'an daripada segi istilah, beberapa perkataan yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemparkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. At-Taubah 128-129. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat merasa hairan lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Nabi menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk ke syurga, dan barang siapa yang menyalahi perintahku atau ajaranku, maka dialah yang enggan. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia pengurusi atau nazim masjid, ya. Seterusnya kepada ahli catang kuasa masjid, seterusnya kepada sahibul fadilah, tuan imam, muazzin, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, didoakan sentiasa agar dipanjangkan umur, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, kehidupan keluarga yang baik, punya isteri yang salehah, punya suami yang saleh, punya ibu dan ayah yang saleh dan salehah, dan mempunyai anak-anak serta cucu yang saleh dan salehah. Amin. Apa khabar tuan-tuan? Waras? Alhamdulillah. Lama tak jumpa tuan-tuan. Ya. Kalau tolak bagi campur, ini pun di antara masjid yang saya lama tak pergi, ikut catatan saya. Apapun, alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk kita menyambung perbincangan dalam fiqh munakahat. Dan malam ni saya pun tak pasti saya menggantikan siapa,
Kebetulan minggu lepas saya tak dapat hadir, ya, atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan akan bertambahlah kasih sayang cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan contoh baginda dalam kehidupan kita, dan mencintai Nabi termasuk dalam hal-hal keimanan. Kalau tidak, mana mungkin Nabi menyebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman di kalangan kamu hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, lebih daripada mak bapa dia, lebih daripada anak-anak dia dan manusia keseluruhannya. Jadi sayang cinta Nabi tak boleh cakap aja, kena buktikan. Buktinya macam mana? Tadilah, man ata'ani, barang siapa taat dengan aku, dia masuk syurga, dialah orang yang sayang ke aku. Dia yang orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Okey, jadi ikutlah perintah Nabi dan amalkanlah sunnah-sunnahnya daripada yang kecil sampai yang besar. Yang kecil contohnya betul, nampak yang kecil. Cara Nabi minum, cara Nabi jalan, cara Nabi duduk, cara apa lagi? Cara Nabi bersandar, cara Nabi tidur, kan? Itu sunnah-sunnah yang biasa. Tapi kalau sunnah yang besar, solat, itu sunnah yang besar, wajib dan besar. Awal waktu, berjamaah, masjid surau dah dibuka, ayuh datang masjid surau. Ini tengok muka ni je yang datang. Yang lain sibuk dengan urusan dunia. Ya, ini yang kadang-kadang kita risau, tuan-tuan. Dunia, akhirat kena utamakan. Ya, okey. Sebab itu juga yang di akhir hayat baginda Nabi SAW, Nabi mengajar kita, kan, Israel nak cabut nyawa Nabi, siap cakap lagi. Allah kata, kalau kamu nak hidup kat dunia dengan kemewahan, boleh. Tapi kalau nak akhirat, nak jumpa Allah, nak masuk syurga, kena maknanya proses kematian itu dilalui. Nabi dah di-offer dah. Kalau Nabi terima, tuan-tuan, untuk hidup terus, tak mustahil kita ada peluang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi memilih akhirat, nak jumpa Allah, nak masuk syurga. Dan mudah-mudahan kita masuk syurga, berjumpa dengan Nabi yang di sana kekal abadi. Habis kuat rindu kita, pergilah makam Nabi, kan, yang ada di bumi Madinah. Cuma baru ni yang diviralkan seketika lah. Yang sefaham saya, kalau salah betulkan, adalah usaha bibit-bibit nak alih jasad Nabi. Betul? Yang ada viral yang baru ni. Saya pun baru dengar dia punya ulasan tu, kan. Ya, tapi itulah wallahu a'lamu bishawab. Tapi ini suatu perkara yang sangat tidak boleh berlaku. Sebab kita tahu Nabi dah pesan, para Nabi di mana dia wafat, di situlah dia dikebumikan dan tidak boleh dialih. Kan? Tak apalah. Jadi itulah baginda Nabi SAW. Sunnah yang kecil sampai sunnah yang besar. Jadi solat kena datang, majlis ilmu kena duduk, ya. Kalau tak ada apa urusan, duduklah majlis ilmu. Kalau ada sekejap, ada hal, duduklah barang 5 ke 10 minit, tak apa. Jangan cabut terus, nanti takut-takut Nabi tak mau pandang kita. Ya, begitu. Ya. Okey. Itu cerita Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nak sambut tak? Silakan, tak ada masalah. Ya, ini melahirkan perasaan kasih sayang cinta pada Nabi. Kalau geng-geng yang tak setuju, terpulanglah.
Yang kita ni supaya sama-sama lebih bersemangat untuk mencintai Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, kita buatlah sekurang-kurangnya kita dengar cerita khusus tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagai seorang muslim wajib bersyukur sebab kita dianugerahkan seorang nabi sayyidul mursalin, penghulu segala rasul, ya, dan nabi yang boleh memberi syafaat kepada umatnya di hari akhirat. Syukur tuan-tuan. Ya, di dalam dunia hari ini tuan-tuan, realitinya itu yang kita rasa bersyukur sangat. Tak ada manusia yang sehebat Nabi, walaupun dah 1400 tahun lebih kurang lama dah Nabi wafat, tapi setiap tahun orang memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dah mati orang ingat? Tak ada. Kalau sekadar ingat gitu saja. Dia tidak ada sampai peringkat ingatannya khusus. Kecuali baginda Nabi SAW. Hebat. Kita jangankan kata bapa kita mungkin kita boleh ingat lagi lah. Datuk kita, siapa yang ingat datuk kita punya birthday bila? Langsung silap gaya kita, nama datuk pun tak ingat dah. Ya, moyang pun boleh jadi yang tak tahu dan sebagainya. Contoh, ya, tapi Nabi 1400 tahun yang lalu, tapi orang masih memperingati, Masya Allah, menceritakan sirah-sirah Nabi. Mana ada orang, kan Nabi SAW. Mana ada orang yang dah mati, meninggal beratus tahun, kuburnya yang hari-hari orang ziarah tuan-tuan. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ada kita ziarah kuburnya hari-hari? Tak ada. Ya kan? Tapi Nabi 1400 lama dah, tapi setiap hari orang ziarah ribuan orang tuan-tuan. Kalau zaman sebelum PKP tu hari kan, tuan-tuan yang sampai sana tuan-tuan biasalah kan. Lagi-lagi lepas subuh tuan ya. Lepas subuh orang bersusun, bersesak-sesak lalu dan memberikan salam ke atas baginda Nabi SAW. Mana ada orang lain? Nabi kita je. Hebat tak Nabi kita? Hebat. Alhamdulillah. Layaklah dia sebagai kekasih Allah. Kan? Mana hebat tak hebat? Hebat. Mana ada orang yang dah mati, kemudian bila orang hina orang tu, satu umat akan bangkit membela. Mana ada? Kecuali baginda Nabi SAW. Sebab tu kita sangat sensitif bila Nabi kita dihina. Ya kan? Kita pun merasakan ketidakpuashatian. Cuma di negara kita ni nampak sopan sikit lah tuan-tuan. Di setengah-setengah negara, bila Nabinya dihina, Nabi kita dihina, dia punya semangat bela sangat luar biasa. Kita tengok Nabi dibuat sampai dilukis kartun, dihina karikatun tu kan. Karikatur kartun tu kan. Ada orang tak kisah pun. Ada orang tak kisah. Dan kita sedih, ada orang Islam sendiri secara terang-terang menghina keluarga Nabi. Kan? Na'udzubillahi min zalik. Jangan nak bela, hina pun ada tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, ada manusia yang bangkit, cukup marah bila Nabi SAW dihina. Walaupun Nabi dah wafat lama, tapi tetap dibela. Dan yang terbaru, wallahu alam, tapi katanya orang yang membuat karikatur baginda Nabi SAW mati dalam terbakar. Betul ya? Tuan-tuan ada tengok kan? Saya tak tahulah sejauh mana kebenaran, tapi yang diviralkan begitulah. Ya, kalau betul tuan-tuan, maknanya layak sangatlah dia mendapat balasan yang begitu kerana menghina Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dunia rasa heran ni. Ini Muhammad ni macam mana ni? Walaupun dah lama wafat tapi umatnya sangat sensitif. Kan? Sebab tu dikatakan ini adalah tautan iman. Tu. Hebat tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita pun di antara orang yang sentiasa memelihara dan memperjuangkan baginda Nabi SAW. Yang paling mengejutkan,
Nabi dah lama wafat, ajarannya makin berkembang, sampai peringkat orang yang tidak disangka-sangka memeluk Islam. Kalau tuan-tuan ada masa lapang nanti, buka kat YouTube je, type perkataan ayatuna. A-Y-A-T-U-N-A, ayatuna. Tuan-tuan tengok situ tuan-tuan, bagaimana orang-orang yang memeluk agama Islam melalui pelbagai dugaan dan cabaran, mereka menceritakan. Dan ada satu kes tuan-tuan yang saya tengok tuan-tuan, dia ni seorang bekas tentera, dia sangat benci dengan Islam, sampai peringkat kalau anaknya di kawasan dia tu ada Islamic Center, ya kan, dia kalau lalu memang sangat tak suka. Dan sampai peringkat dia katakan dia kalau boleh dia nak bom kawasan tempat tu kalau hari Jumaat, sebab hari Jumaat kan ramai orang solat. Dia makin sakit hati dengan apa yang dilihat. Dia ambil keputusan kalau boleh nak bom tuan-tuan. Sangat benci dia dengan Islam. Sampai peringkat anaknya kalau bermuasyarah dengan anak-anak orang Islam pun dia marah. Kalau ada orang Islam bagi barang kat dia, dibuang barangnya. Dia sangat benci dengan Islam. Tapi kuasa Allah. Dipendek cerita, dia pergi ke tempat tu, dia nak tengok apa sangat hebat tempat ni sampai setiap minggu dikunjungi dengan manusia yang begitu ramai. Sangat mengejutkan. Sampai ke sana, jumpa satu orang, sembang. Sebelum balik, orang tu bagi Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris, balik. 8 minggu tuan-tuan, kalau tak salah saya, dia datang balik ke tempat tersebut, berdialog dan akhirnya memeluk Islam. Dan hari ini, dia salah seorang pimpinan di Islamic Center tersebut. Cuba tengok tuan-tuan. Ini yang dunia fikir macam mana Muhammad ni, macam mana ni. Dan akhirnya mereka mengakui 100 orang yang paling hebat dalam kepimpinan dalam sejarah tamadun manusia, tidak ada lain baginda Nabi SAW. Jadi kalau orang yang bukan Islam sendiri sudah membela, sudah mengiktiraf tentang kehebatan baginda Nabi SAW, kita sebagai umatnya sangat wajar untuk menjadikan baginda sebagai contoh, dan menjadikan baginda SAW sebagai seorang yang sangat baik dari segi kehidupannya untuk dijadikan contoh. Termasuk dalam perbincangan kita fiqh munakahat. Sebab fiqh munakahat cerita pasal kekeluargaan, hukum hakam, ini hukum Allah disampaikan Nabi kepada kita. Kita kena beramal. Jadi beramallah ikut cara yang telah ditentukan oleh Islam. Jangan buat perangai sendiri. Maksudnya begitu. Kalau buat perangai sendiri, itu yang hidupnya meleset, lari daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Sebab tu perlu belajar supaya faham. Bila ditegur, kena terima. Jangan nak bengkeng aja. Kadang-kadang di kandang ni orang gelem, dinasihat orang gelem, gawe ni seorang-orang, diomong ngamuk-ngamuk, kan? Jenis orang kayak gini payah. Dasar atas mangga ditotok orang dinding baru tahu agak ya. Cukup cakap aja. Sebab ni saya tak datang sini. Saya catatan terakhir hari 9 bulan 10 2020. Lama saya tak datang kat setahun. Rasa saya lah lebih kurang sini. Tapi ada satu surau dekat Salam, surau Al-Amin, Desa Alam. Desa Alam. Saya datang kuliahkan start bulan tahun ni, bulan 10 ni. Datang ke sana tuan-tuan. Saya datang itu hari, tarikh saya ingat 11 hari bulan 10 2021. Saya datang itu hari 11 hari bulan 10 2021. Saya belek ada kat sini tuan-tuan. Catatan saya datang, ada catatannya, ada di kat sini. Saya datang kali terakhir tuan-tuan ke sana itu hari 12 hari bulan 10 2020. Genap setahun tak datang tuan-tuan. Jadi bila setahun tak datang ni tuan-tuan, kalau nak cerita pengalaman kes rumah tangga memang sangat mengerikan. Lagi suasana PKP. Stres, tertekan, suami buat perangai, isteri buat perangai, pendapatan terjejas. Makan minum tak cukup, tak boleh bekerja, yang sakit, yang itu, yang ini. Yang bapa meninggal, datuk meninggal, isteri meninggal, tinggal dia seorang dengan anak. Allahu Akbar tuan-tuan. Semuanya memerlukan bantuan dan sokongan tuan-tuan.
Jadi pekalah dengan kiri kanan. Kalau ada yang kena COVID-19 walaupun nampak dah reda, alhamdulillah, kita doa sama-sama dengan Allah supaya Allah angkat, tuan-tuan. Tapi pekalah kiri kanan yang susah hati ke apa, sembang, tanya, bantu. Ya, kalau boleh sampai peringkat kalau kena, kita dengar kawan kita, dia kena COVID ni, ya ke? Allah, kat mana ni? Contoh dekat rumah ke, Kak Maif ke, contoh lah. Kalau boleh tuan-tuan gunakan teknologi telefon, berhubung dengan dia, sembang dengan dia, ataupun buatkan program bacaan-bacaan khas untuk dia, bagi semangat kat dia, tuan-tuan. Kena bagi semangat. Sebab rata-rata kalau dah kena COVID, kena stage 4, stage 5 ni, kita tahu sangat berat. Dan bagi semangat, bagi sokongan, itulah baru namanya saudara Muslim. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu bangunan, yashudduhu ba'duhu ba'dah. Maknanya saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Bagi semangat, tuan-tuan, jangan dibiarkan. Ya, sebab pesannya Masya Allah hari ini tuan kita tengok. Itu yang COVID, yang tak COVID pun buat perangai. Yang saya tak datang sini, tuan-tuan, Allah, masa rumah tangga ni memang makin lama kadang makin sampai peringkat tak boleh dipikirkan manusia ni nak apa sebenarnya. Manusia hidup ni nak apa sebenarnya? Ya, kan? Apakah semata-mata dia merasakan dia akan berumur 40 tahun selama-lamanya? Apakah yang perempuan akan berfikir selama-lamanya dia 30 tahun? Tidakkah dia akan bertambah umur? Tidakkah kekuatan dan kesihatannya akan berkurangan? Tidakkah kekayaan yang ada pada dia berkemungkinan Allah akan tarik bila-bila masa? Tidakkah menanti kematian itu sudah pasti? Imam Syafi'i dah pesan, manusia sedang lalai, sedangkan dia lupa kain kafannya sedang ditenun. Sangat hebat kata-katanya, tuan-tuan. Tapi ramai orang tak kisah. Sebab tu saya tak datang ni, tuan-tuan. Ada kes yang kita handle dalam rumah tangga, walaupun terpaksa gunakan laluan online. Kita berbincang, kita jumpa satu kes, kahwin cuma berapa tahun, tuan-tuan, anak kecil lagi. Suaminya dah separuh bengong ni, tuan-tuan ni. Dia stres dah, jam dah. Saya tak tahu nak nasihat macam mana dengan isteri saya. Senang kata sampai peringkat dia kantoi curang. Dia kata nak keluar sekejap, rupanya keluar hari lama. Tuan-tuan, dia boleh pergi dating dengan powernya sampai ke Terengganu, tuan-tuan. Kan pelik tu. Ada suami tu, suaminya boleh jam, tuan-tuan. Saya tak sangka isteri saya sampai macam itu sekali. Kita pun tak terfikir dalam suasana yang macam ini boleh berjadi macam itu, tuan-tuan. Ni saya tak datang setahun ni, tuan-tuan. Saya tak tahulah bulan berapa kan. Tapi tak tahu, mungkin cerita tu dah berlaku sebelum PKP. Tapi dia boleh dia kata, saya pun tak boleh fikir isteri saya sampai peringkat boleh begitu dia tipu saya, dia sampai keluar daripada Lembah Kelang sampai ke sana. Tak ke gila namanya, tuan-tuan. Ada kes yang berbeza lagi. Kita pelik orang perempuan ni. Kan kalau nak keluarkan sampai peringkat kena izin suami, dia tak. Sampai peringkat bapak dia pun tak tahu nak cakap apa. Anak saya pun tak tahu lah, Ustaz, apa masalah dia ni. Suami punya baik ni macam ni pun dia buat perangai lagi. Dia kalau boleh kesimpulannya, tuan-tuan, dia nak minta lepas pasal nak hidup macam anak dara. Nak macam anak dara, keluar rumah suka hati, nak pakai baju ketat-ketat, tak nak pakai tudung. Ya, suaminya jengkel. Kalau dibiarkan saja, suami dapat saham. Itu yang dia tahankan bagian nara, jadi gaduh. Sampai kita bercakap, puan ni jadi orang macam mana? Kan untung dapat suami yang baik, yang ambil berat buat hukum hakam, ingatkan nak keluar tutup aurat. Kenapa puan sampai nak keluar rumah dalam keadaan pakaian yang seksi? Nak tayang body dengan siapa? Saya cakap, awak nak tayang body dengan siapa? Saya tanya. Faham tak tayang body-body ni? Kalau tak faham kan aku lukiskan awak tahu ni. Saya kata, lah tayang body dengan siapa? Saya cakap dengan dia, body kau tu tayang dengan lelaki kau je. Dia tak merasakan itu suatu dosa, tuan-tuan. Suami bagian nara tarbiyah pakai tudung. Pasal satu helai rambut, dilihat satu lelaki 70 tahun dalam neraka, tuan-tuan, jangan main-main. Tapi dia salah kadang itu, sebab tu kita kata dia lari daripada track kehidupan seorang Muslim
yang Nabi SAW bersungguh-sungguh nak menyelamatkan umat ni. Sanggup kena maki, kena tuduh, sampai mereka dihina, sampai nak dibunuh, ya kan? Sampai disihir, sabar. Pasal nak tengok umatnya atau ialah umat ketika itu dan hari ini untuk menerima Islam, Nabi sabar. Alih-alih kita macam ini senang-senang, tuan-tuan. Sifat manusia yang tererti bersyukur dengan adanya baginda Nabi SAW. Kalau ini gaya hidup, tuan-tuan, kalau mati Nabi nak ngaku umat ke? Mampuslah gaya tak mau ngaku umat, tuan-tuan. Yang kita dah ceritakan kan, mati duduk kubur, apa yang berlaku? Malaikat datang sebelum soal jawab, kau kenal tak laki ni? Kau kenal tak laki ni? Saya dah cerita bab ni ya. Saya dah ceritakan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dia sudah cerita banyak kali dah. Ya, siapa tak ingat masa tu mungkin dia kebetulan tak datang lah. Masa tu. Ya, ini hadis Nabi SAW. Kau kenal tak lelaki ni tu? Kau kenal tak? Saya kenal. Siapa ni? Muhammad. Betul kau kenal? Kenal. Apa itikat kau? Disergah tu. Dia Muhammad Rasulullah bawa Islam dan aku yakin dengan kebenarannya. Malaikat kata, betul dia. Dah betul, kenapa kita sergah-sergah? Kita nak gasak dia je, nak confirm dia betul tak. Kalau dia beriman dengan Rasul, dia ikut usunan Nabi, apa yang Nabi suruh buat, dia buat, apa yang Nabi larang, dia tinggal, dia boleh jawab. Tapi kalau misal kata, dia kata, kau kenal? Kenal. Aku rasa kenal Muhammad ni. Habis tu dia cakap, itulah aku tak berapa, bam, dia bantai tuan-tuan terus dalam kubur. Ini realiti yang pasti akan berlaku, tuan-tuan, di alam barzah sana. Jadi kenapa masih lagi nak sombong dengan baginda Nabi SAW? Kena sangat tekan. Kalau tuan-tuan baca hadis riwayat Nabi SAW, Nabi nak wafat, tuan-tuan baca dalam kitab. Ya, pasal melalui Rasul kita baca, kita tengok, tuan-tuan. Saya tu ada satu kitab tebal, kerana saya bawa kitab tu. Tengok cerita hujung, tuan-tuan. Nabi dalam keadaan sakit, datang Jibril, datang Israel. Sampai Nabi ditawarkan Jibril, kan? Tawarkan dengan Israel, rohnya ditarik sakit. Nabi berkata, wahai Jibril, aku tengah sakit. Tengah sakit ni, nak meninggal lah bahasanya. Ada tak sesuatu yang menggembirakan aku? Ya Muhammad, ni para rasul, para malaikat sedang beratur ni, bersusun beratur daripada langit pertama sampai ke atas. Nak sambut roh kamu, nak gembirakan. Nabi kata, belum gembira lagi, aku belum gembira lagi. Sebab sakit. Ada lagi tak yang menggembirakan? Kata Jibril, ada. Dekat syurga, bidadari dah menunggu. Syurga dah kemas, dah cantik, bidadari dah bersedia untuk menyambut rohmu. Berita gembira ini. Dan syurga pun Nabi dah tengok, dah tahu dia. Kata Jibril, kata Nabi, dah, ini pun belum tetap menggembirakan. Aku tak gembira dengan ini lagi. Ada tak lagi, ini tengah sakit macam ni, dialog lagi dengan Israel. Wahai Israel, sakit begini ke? Iya. Memang sakit begini? Iya. Kalau gini, kalau boleh sakit ni janganlah umat aku, biar aku je. Ini Allah tak bagi. Sebab yang ini berdasarkan amalan umat kamu sendiri. Habis macam mana Jibril, ni sakit ni, ada tak benda yang menggembirakan aku? Kata Jibril, Allah telah menetapkan umatmu dihisap dulu dan umatmu masuk syurga dulu, kemudian baru umat-umat yang lain. Baru Nabi senyum, Nabi tenang, Nabi wafat, tuan-tuan. Sampai hujung begitu pun Nabi dok ingat sayang kita, kita pula hari ini sombong dengan baginda Nabi SAW. Jawablah besok depan Allah. Ya, sebab kita nak menekankan walaupun dalam keluarga, tengok kehidupan Nabi dalam rumah tangga, suka duka Nabi dalam rumah tangga. Kalau ikut catatan malam ni kita akan masuk bab li'an. Catatan terakhir saya, kita dah tengok bab zihar, kita dah tengok bab ilah. Ya, jangan main-main. Zihar ni di antara perkara dosa. Dosa besar lagi. Bukan sekadar cukup kalau misal kata dah berlaku zihar, bayar kafarah, betul. Tapi dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia termasuk perkara dosa besar. Kan? Kemudian kita masuk dalam bab satu lagi, dalam bab li'an. Ya, berapa dah ni? Lambat lagi. Kita isyak berapa? 9.30 ya.
9,5. Lubang kapetnya dikorek kau 9,5. Apalah, Tapi nak dikaitkan cerita secara umum tuan-tuan, bab li'an ni adalah cerita berkaitan apabila seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina tanpa saksi. Itu li'an. Kalau kesimpulannya lah, cuma ada cara-cara dia. Kalau dalam kitab ni disebutlah li'an tu maksudnya al-li'an daripada perkataan yang bahasa yang bermaksud menghalau dan menjauhkan, kan? Kemudian li'an daripada segi istilah, beberapa perkataan yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemparkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Dalam konteks suami isteri, li'an ini apabila sumpah suami menuduh isteri melakukan zina tanpa saksi dan isteri menafikan tuduhan suaminya. Ini li'an, dan di zaman Nabi SAW perkara ini sudah berlaku dan hukum itu berpanjangan sampai hari ini, dan kita ingatkan supaya benda ini jangan sampai berlaku sebab kesannya sangat berat bagi kehidupan suami isteri. Tapi kalau dia berlaku, orang yang mengalami pasti yang mengalami, dia perlu melalui proses-proses li'an ini yang akhirnya menyebabkan suami isteri terpisah selama-lamanya dan tidak boleh kembali semula sebagai suami isteri, haram mu'abbadan abada, kerana melibatkan soal berlakunya tuduhan zina oleh suami kepada isteri bi ghairi syahadah, tanpa persaksian. Tapi kalau ada saksi, pertuduhan biasa. 4 orang lelaki yang adil. Adil ni tak buat dosa besar sekali ataupun dosa kecil yang berterusan, barulah dia adil dengan melaksanakan hukum Tuhan, baru boleh jadi saksi. 4 orang nampak orang berzina, memang nampak clear, nampak betul-betul masuk clear. Tiba-tiba seorang kaki beli nombor ekor, cancel. Sebab seorang sudah tidak termasuk adil. Itu kalau ngaji bab hudud, memang tuan-tuan akan ngaji bagi faham betul, barulah kita tengok indahnya Islam. Tapi yang ini berlaku melibatkan suami isteri, tak ada saksi tapi berlaku. Dalam filem banyak berlaku dah, ditayangkan suami curang, isteri curang, dalam filem banyak tuan-tuan. Tapi realiti dan masyarakat berlaku tak? Masyarakat berlaku. Saya dah banyak kali cerita dengan tuan-tuan, yang akhirnya suami mengaku, isteri mengaku. Kalau dah pengakuan itu ada, tak perlu kepada saksi, sebab soal pensabitan ikrar bagi orang yang balik, yang akal, tidak dipaksa, ikrarnya diterima. Ya, aku buat zina, jelas tak perlu saksi. Sedangkan dia tidak dipaksa, dia dalam keadaan yang waras, maka pengakuannya boleh dikenakan had ke atas diri dia. Yang berlaku hari ini kan, yang suami curang, isteri curang, saya dah cerita banyak kali dengan tuan-tuan. Yang siap dengan gambarnya, yang isteri nampak suami buat zina, yang seorang perempuan, tak apa saya cerita banyak kali pun, sebab benda ni berlaku. Yang seorang isteri datang, pejabat agama gaya macam ni sebelah suami dia. Suami dah salah dengan aku, minta. Dia relax je, dia pandang suami je pun tidak. Saya ingat lagi suasana, memang agak tegang kan, macam ni je. Kita pun tengok, okey, apa cerita. Saya tak mau cakap banyak ustaz. Saya tahu saya nak cerai. Itu aja. Saya tak mau cakap. Kalau dia tak nak ceraikan saya akan buka cerita dia semua. Saya pun suspect, lain macam ceritanya. Endingnya tu yang dia nampak suaminya berzina dengan adik isteri dia. Sangat menyedihkan tuan-tuan. Itu kalau nak kira persabitan, contohlah. Contoh, perempuan tu dah tak ada saksi, satu hal. Kemudian kalau kata perempuan tu jenis orang yang buka tudung, persaksian tak boleh pakai. Tak ada laki pula, tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai dah. Tapi oleh kerana depan mata dia nampak suami pun mengaku, khalas, sempurna. Dan kalau ditangkap tu boleh direjam sampai mati. Hukum jelas. Berlaku tak? Berlaku.
Tapi kalau tak nampak, tak boleh tuduh. Menuduh zina ni berdosa besar. Jangan main-main. 80 sebatan. Ini termasuk bab qazaf ni. Menuduh orang berzina lagi. Oi, lagi isteri. Tak boleh. Berat ni tuan-tuan. Dan itu yang teringat. Itu yang berlaku kepada isteri Nabi SAW kan. Yang Nabi sendiri pun pernah diuji dengan kisah ifki ataupun hadis ifki. Tuan-tuan biasa dengar lah tu. Siapa yang tak pernah dengar, Google sekejap pun tak apa. Tengok buka Quran pun tak apa. Surah An-Nur ayat 11. Ya, kita tengok tafsir lagi. Itu kisah hebat. Bagaimana Nabi SAW juga diuji dalam hal begitu. Kan? Yang Aisyah dengan rombongan balik daripada peperangan Bani Mustalik, singgah satu tempat, Aisyah turun, kemudian pergi balik ke situ lepas qada hajat. Rupanya Aisyah turun lagi daripada tempat dia naik, dari tempat dia naik atas unta tu duduk situ, dia turun lagi. Sahabat tak perasan. Bila tak perasan, berjalan, rupanya Aisyah tertinggal. Bila datang balik, tengok orang dah tak ada. Rombongan sudah berjalan, dia pun duduk menangis sedih. Tapi Nabi ni orangnya fatanah, dia sangat bijak. Itu akhlak contoh Nabi yang kena wajar contohnya. Nabi ni amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Itu sifat Nabi yang sangat bagus yang patut dicontoh. Tapi sangat bijak, fatanah. Rombongan Nabi berjalan, dia akan tinggalkan satu orang. Setiap kali rombongan, belakang sekali mesti ada orang. Untuk last check, bahasa kita last check. Kalau ada yang tertinggal barang, tertinggal pedang, tertinggal apa, dia akan kutip tuan-tuan. Dia jalan seorang-seorang lah. Sekali sampai tengok, loh ni kalau ada orang sekali ditengok, kenal Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak cakap banyak. Dah tak cakap banyak, naik aja kat unta. Safwan yang turun berjalan. Safwan Al-Mu'attal As-Sulami. Dia tak cakap banyak, Aisyah ni atas, dia yang pegang unta. Jalan sampai ke Madinah. Dah orang nampak. Ni macam mana? Orang kenal. Ini Aisyah. Macam mana berjalan Safwan? Tentera sudah ada kat depan. Dah sampai dah. Awak kat belakang apa cerita? Sampai dekat telinga Abdullah Ubay bin Salul. Ini munafik besar di Madinah. Viral tuan-tuan. Topok tambah cerita. Mengatakan Aisyah ada skandal. Melakukan zina dengan Safwan. Tuan-tuan, Nabi seringkas kata, Nabi stres tau, jangan main-main. Nabi stres. Kan? Aisyah tak tahu lagi masa tu. Nabi stres. Kan? Tak macam biasa. Aisyah tengok pula, Nabi ni kenapa ni? Tak macam biasa, tak ada gurau senda, tak ada apa. Aku buat silap ke? Ke Nabi nak relax sendiri, tak nak aku ganggu. Tak apalah, ya Rasulullah minta izin saya nak pergi rumah mak saya, bapak saya. Pergi. Sampai Abu Bakar, sampai maknya Ruman sedih, menangis, stres. Aisyah tak tahu lagi yang dia tu kena fitnah. Tak tahu. Abu Bakar dah sedih sangat, maknya lagi stres. Ada orang katakan, ibunya bila dengar Aisyah dituduh begitu, pengsan, blek. Terlalu terkejut, sangat terkejut, isteri Nabi boleh buat macam itu. Tapi dia yakinlah tidak apa, tapi fitnah itu sangat menyebabkan dia sangat stres. Orang yang kena fitnah ni tuan-tuan stres ya. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan fitnah orang lah. Jangan viralkan gambar-gambar. Jangan tuan-tuan. Jangan kena fitnah. Ada seorang sahabat tuan ini cerita kes jabatan lah. Saya tak sebut di mana tuan-tuan. Dia pernah difitnah tuan-tuan mengambil duit jabatan. Sedangkan dia langsung tak ambil. Memang dia uruskan bahagian. Adalah kaitan dengan wang tersebut. Dia tak memang hilang dalam, tak banyak pun, hilang dalam 100 ke 200 macam itulah. Kan? Tapi memang dia tak ambil langsung tuan-tuan. Tapi dituduh dia yang ambil tuan-tuan. Hilang semangat nak pergi kerja, makan tak ada apa, tak ada tuan. Ini cerita betul sebab fitnah ni melibatkan aib. Dipanggil. Kan? Dan akhirnya kita dipahamkan, dia kata, tak apalah kalau misal kata orang ambil, saya tak ambil, tapi ini melibatkan duit jabatan yang perlu dipulangkan, tak apa dipulang, gaji dengan dia. Kalau misal kata sampai peringkat orang tu ambil miskin sangat, dia redha, tak apa. Dia ganti tuan-tuan, tapi hatinya sangat sedih bila dituduh tuan-tuan. Tak lama lepas siasat kantoi, ada orang lain yang ambil tuan-tuan. Kawan tu memang tak apalah.
istilahnya tak apalah, dah tahu kenal, tapi hati dia masa dia kena tuduh tu, dalam tempoh berapa hari kan, seminggu ke tak ingat lah, saya tak tahulah, tapi bahasanya begitulah. Dalam 3-4 hari, seminggu tu kena fitnah dia. Apa perasaan dia, tuan-tuan? Ini satu fitnahnya. Betul, al-fitnah tu asyadu minal qatl, kan? Itu berlaku pada Nabi. Nabi pun jam, tuan-tuan. Bapaknya Abu Bakar jam, emaknya sampai pengsan. Endingnya Aisyah tahu ni sebab ada seorang sahabat datang ke rumah dia. Aisyah, kau relax aja. Kau tak tahu kau orang satu Madinah dah fitnah kau? Ha? Cakap apa? Kau ada sekedar dengan siapa? Dengan siapa? Lah, cerita ya tu hari? Ya. Blok, nangis 24 jam, tuan-tuan. Sangat sedih, patutlah mak aku sedih, bapak aku sedih, patutlah suami aku sampai mereka menjauhkan diri pada aku. Walaupun jauh, tapi Nabi tetap datang ziarah, tetap bagi salam, tetap ambil tahu. Oh, itu Nabi. Tapi stres, tuan-tuan. Keluarga ni sangat stres. Ya? Dan hinggalah akhirnya turun ayat yang membenarkan tentang Aisyah. Itu kisahnya sangat panjang, tuan-tuan baca dah, tuan. Tapi pengajarannya, tuan-tuan, tengok, Nabi sendiri pun diuji. Dia logik mudahnya, kalau kita nak fikir, hari ini peristiwa itu berlaku, Allah boleh je turunkan wahyu, bagi tahu Aisyah tu tak ada masalah, Aisyah tu betul. Boleh turun. Tapi kenapa sampai sebulan, tuan-tuan, baru turun? Nampak tak? Nak menunjukkan Nabi pun Allah uji dalam soal rumah tangga, tuan-tuan. Nah, nampak tak Nabi macam mana? Nabi tenang. Dia tenang, tuan-tuan, supaya tidak melakukan tindakan tinggal wajar, relax. Nabi sabar, terima ujian tengah berlaku, berfikir. Tiap dia kata tanya dengan sahabat, sembang minta pandangan, apa nak buat, menunjukkan Nabi pun sesuatu disembang dengan kawan-kawan supaya boleh kurangkan stres dia. Tuan-tuan, berlaku pada Nabi, tuan-tuan, dan akhirnya turun wahyu membenarkan. Dan kita nampak siapa-siapa yang menjadi penyebar fitnah yang besar berlaku ke atas baginda Nabi SAW. Dan Nabi dan Quran menjelaskan orang yang memfitnah Aisyah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, tuan-tuan. Oh, kan? Itu berlaku dalam kitab fiqh, tuan-tuan. Ada cerita-cerita benda begini, tuan-tuan, dalam Quran dan hadis. Ya, tuan-tuan. Jadi kita ni sangat kena berhati-hatilah. Lepas tu kalau suami kita orang cakap macam-macam, ibu-ibu jangan melompat, tenang tanya. Isteri kita orang cakap yang pelik-pelik, tenang tanya. Jangan anulah. Tapi janganlah kita buat benda-benda yang boleh mencurigakan. Macam ada satu kes bergaduh daripada benda kecil sampai jadi besar. Puncanya apa, tuan? Kalau ikut kadang satu kes tu, puncanya laki perempuan tu ambil gambar ramai-ramai, kawan-kawan kerja, budak laki tu, budak perempuan tu cuma nyending aja dekat laki tu kan, tangannya dia macam mana, macam inilah lebih kurang dengan laki tu kan. Gambar tu viral sampai kat laki. Waduh, besar lah. Dan akhirnya kau mesti ada skandal, kau ni, itu ni, kau ini, kau itu ini kan. Jadi gaduh, tuan-tuan. Sepatutnya kita tahu batasan-batasan. Tak perlu apa nak menyending-nyending dengan orang lelaki yang bukan terang-terang, bukan mahram kamu. Ya kan? Ini contoh. Sebab tu benda-benda ni kalau sebut dalam kaedah tu saddud zara'i, benda-benda yang boleh membawa kepada masalah-masalah ni buang, tolak, supaya dia tidak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga kita, insya-Allah. Baik. Okay, itu cerita sikit lah ya tentang hadis ifki ya, ataupun hadis cerita fitnah yang besar teratas isteri Nabi. Jadi kita pun kena berhati-hatilah ya, jangan sebar-sebarkan benda-benda tak betul ya, viralkan benda-benda tak betul, tak perlulah ya. Benda yang betul, yang baik, viralkanlah. Kawan sampaikan satu hadis kan, ada geng-geng ni kan, satu hari satu hadis kan, disebarkan satu hadisnya begini, terjemahannya begini, uraian begini, viralkan. Itu sangat bagus ya. Okey, tapi kalau benda-benda tak jelas, tak payahlah, tuan-tuan. Nauzubillah ya. Baik, ini berkaitan dengan li'an ya, kita ambil manfaat juga. Jadi li'an ini disyariatkan ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan keadilan yang berlaku di antara suami dan isteri ya. Keadilan boleh jadi suami yang betul, isteri yang salah. Boleh jadi isteri yang betul, suami yang salah. Tujuannya untuk mendapat keadilan.
Contoh, kalau suami memang terang-terang dia tak boleh bersetubuh dengan isteri, mandul, tiba-tiba isterinya bersalin, mengandung dan bersalin. Bukankah ini suatu keadaan yang sangat pelik? Jadi di situ ada keadilannya, nampak bahawa memang suami tak boleh bersetubuh, memang tidak ada air mani bercampur dengan perempuan, isterinya mengandung. Jadi nak kata macam mana? Apakah itu anak dia? Tak boleh lah. Kan? Dia berhak untuk menafikan. Contohnya begitu, kan? Ataupun isteri dituduh melakukan zina, sedangkan dia tak buat. Ya, mungkin betul berjalan berdua, mungkin betul dating berdua, betul di tempat yang gelap, tempat yang syak, tapi dia tidak melakukan zina. Dosa tetap dosa, tapi dosa zina ini sangat benar. Kerana sampai pangkat dituduh, sedangkan dia tidak bersalah. Ayo kita bersumpah di hadapan hakim dengan lafzul qasam, yang akhirnya menyebabkan hal ini akan tercerailah antara suami isteri. Dan harus diingat, siapa yang menzalimi pasangan dia, tunggu balasan daripada Allah SWT. Boleh jadi bukan di akhirat lagi, tapi dunia pun Allah akan tunjukkan, kerana sudah melakukan lafzul qasam, ya, dengan lafaz sumpah. Ini tujuannya salah satu adalah untuk mendapatkan keadilan di antara suami dan isteri, ya. Itu kena berhati-hatilah, insya-Allah. Jadi perkara-perkara begini ada dalam kitab fiqh, ya, kerana ianya boleh jadi akan berlaku di kalangan kita masyarakat hari ini, ya. Tapi dalam waktu yang sama ianya pun sudah berlaku, ya. Baik. Jadi hukum menuduh isteri berzina. Suami berhak menuduh isterinya berzina jika dia mengetahui isterinya telah berzina atau mempunyai sangka zon yang kuat bahawa isterinya berzina, seperti jelas sekali isterinya berzina dengan seorang lelaki, di samping dia sendiri melihat mereka berdua-dua dalam keadaan tertutup. Suami diharuskan menuduh isteri berzina jika isterinya tidak mengandung akibat perzinahan tersebut, ya kan, yang saya sebutkan tadi, ya. Terang-terang isterinya suami tak boleh mengandungkan isteri, ya, sebab tak ada masalah batin, isteri mengandung, kan pelik, ya kan. Yang ini kes saya tak tahulah, saya dah cerita tidak dengan tuan-tuan, yang kisah suami isteri berkahwin, tapi senang kata ada masalah kesihatan. Saya tak ingat suami ke isteri, saya kira suaminya kot, ya. Akhirnya tuan-tuan berkahwin belas tahun, tuan-tuan tak dapat anak. Alih-alih isterinya bergegar gembira, dia mengandung, akhirnya beranak. Suami mana tak gembira? Lepas habis pantang kalau tak salah saya, tuan-tuan, isterinya cakap, "Bang, saya nak abang ceraikan saya." Kenapa? "Saya bimbang ini bukan anak abang." Terkejut dia suami, terkejut gila, tuan-tuan. Akhirnya terbuka, isterinya dah rasa bersalah, kan. Sebab orang buat dosa ni, tuan-tuan, kalau dia dengan Allah taubat, orang tak tahu, Allah ampunkan, selesai. Tapi kalau dengan manusia, dengan suami, dengan isteri, atau dengan mak ayah ke, kalau buat dosa, kalau pun kita minta maaf secara umum, sampai kita menyatakan kesalahannya betul, kita rasa benda itu tak selesai lagi. Dia akan menjadi suatu hambatan yang berat dalam kehidupan dia. Akhirnya buka mulut. Saya handle kes tu, saya duk recall balik kes detail tu, ya. Jadi bila ditanya itu, "Ustaz, macam mana anak?" Saya kata, selagi tidak ada dilalah ataupun selagi tidak ada sumpah berkaitan dengan li'an, anak ini tetap kepada kamu. Tapi cubalah cek DNA lah, kod-kod boleh membantu. Betul? Sebab isterinya mengaku bahawa dia telah melakukan zina dengan satu lelaki, tuan-tuan. Bekas pakwanya ke pakwanya, bekas pakwanya berzina, tuan-tuan. Dan dibimbang itu bukan anak dia. Dan sangat mengejutkan, tuan-tuan, dia pergi tes DNA. Terbukti, tuan-tuan, DNA-nya bukan DNA suami dia. Down, tuan-tuan, kawan tu. Jadi down, tuan-tuan. So, apa nak buat? Dia kata kalau nak nafikan anak tersebut, tak ada cara lain dengan li'an. Kena dengan li'an kalau dia nak nafikan. Kalau dia tak nak nafikan, dia nak kekalkan, tak ada masalah. Itu terpulang pada dia. Perlu kena buat li'an, tuduh isteri berzina dan sebagainya. Panjanglah kisahnya, kan. Saya akan samalah kisah yang akan datang. Cuma endingnya, tuan-tuan, kita nasihatkan ceraikanlah dengan baik. Bercerai, tuan-tuan, kes tu.
Cerah. Sedih tuan-tuan. Saya ingat sebab laki tu down jadi down. Ya, baru saya teringat sebab yang masa dia dah down tu, masa dia datang tu, dia datang dengan abang dia. Abang ni kenal saya. Dia bawa, dia cerita dengan saya. Bila cerita dengan saya, kita tahu cerita. Jadi bila down ni pun kita tahu, Ustaz, adik saya down, Ustaz, macam mana ni? Bagi support. Ingatkan Tuhan. Suruh bawa leka, kuatkan semangat dia. Sebab bila down ni tuan-tuan, saya takut iblis sudah masuk. Halusinasi itu mungkin sampai peringkat suruh bunuh ke apa dan sebagainya kan. Ini suatu perkara yang sangat membahayakan tuan-tuan. Tapi akhirnya tuan-tuan, saya rasa kes tu bercerai. Suami isteri tu bercerai. Anak tu kalau awak tak nak buat i'an, dia still binti pada awak. Sebab yang rasmi mak bapak awak. Tapi atas bukti yang ada ni, kita nasihatkan buatlah DNA. Lagipun awak dah bercerai kan, sekurang-kurang penafian itu jelas. Kalau awak mati ke apa, anak ni tak boleh warisi harta kamu. Kita terangkan keadaan dia. Nah, ini berlaku dalam masyarakat yang saya handle. Satu-satunya kes yang saya handle, yang saya ingat saya mirip untuk kes li'an ni. Tapi yang lain secara umum je. Secara umum ni kita kata cerai biasa je. Ya, ceraikan secara biasa saja, selesaikan masalah. Okay tuan-tuan jadi insyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada bulan hadapan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang ke atas berselawat kataku sekali, Allah berselawat kata 10 kali. Kata Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang kata, Nabi kata, seorang yang paling utama dan dekat dengan aku di hari kiamat nanti, mereka lah yang paling banyak berselawat ke atasku. Tak teringin ke jumpa Nabi, tak teringin nak telaga Nabi, tak teringin ke nak syafaat Nabi, tak teringin ke nak jumpa dengan Nabi dalam Quran, dalam syurga dan sebagainya. Nah, umur masih ada, baki ada, basahilah lidah sama-sama dengan zikir, termasuklah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf salah-salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.